Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada novelis Iskandar Zulfakar. Sebelum Brother Fai memulakan kisah beliau, Brother Fai ingin mempromosikan. Baru-baru ini beliau telah menghasilkan satu zin yang bertajuk Alia. Kepada anda yang ingin mendapatkan zin daripada karya Iskandar Zulfakar, anda bolehlah menghubungi beliau di nombor yang tertera untuk membuat pre-order. Order, jangan tak order. Rugi kalau tak order. Baiklah saudara, pada malam ini kisah yang akan dikongsikan bertajuk Cerita Seram Ketika Kursus, iaitu bunyi ketukan tengah malam. Seperti yang telah saya janjikan, saya ingin kongsikan pengalaman seram yang dihadapi oleh rakan-rakan saya ketika berkursus minggu lepas. Maaf kerana lewat menulis pengalaman ni. Maklumlah, agak sibuk kebelakangan ni. Mujurlah malam ni ada kesempatan untuk mencoret kisah ini buat anda. Pertama sekali, alhamdulillah, sepanjang 5 hari kursus itu berlangsung, saya tidak menerima sebarang gangguan pun. Alhamdulillah, rezeki saya tak diganggu oleh penunggu di tempat itu. Sebelum saya pergi lebih lanjut, elok saya terangkan dulu tempat kami berkursus tu. Tempat ni agak jauh dari Pekan. Saya rahsiakanlah nama tempat ni. Apapun, tempat ini adalah satu pusat latihan di bawah seliaan Kementerian Kerajaan. Walaupun tempat ini tepi jalan saja, namun jalan tersebut sangat sunyi. Jalannya bersimpang siur sebab di situ kawasan Bukit Bukau. Bayangkan, nak ke tempat tersebut perlu lalu jalan berlengkuk yang ekstrim selama 40 minit. Kiri kanan gaung, sebab tu jalan bukit yang ditarah. Memang awal tu nak termuntah juga saya dibuatnya. Yelah, tak biasa drive jalan berlengkuk yang ekstrim macam tu kan. Kalau dah tempat tu terletak jauh di kawasan hutan macam tu, saya rasa anda boleh bayangkan sendiri penunggu di situ. Namun, tempat tu sangat cantik. Fasiliti semuanya terjaga dan pemandangan juga menarik sebab terletak di tepi bukit. Setibanya di tempat itu, kami diberikan cadar serta tuala dan dibenarkan untuk meletakkan barang dalam bilik. Oh ya, biliknya macam bilik asrama. Satu bilik ada 14 katil. Jadi memang meriahlah satu bilik tu. Kena pula penghuni yang lain semuanya jenis kepala masuk air. Sebaik selesai angkut barang semua, kami perlu ke dewan untuk memulakan sesi kursus. Awal-awal lagi, penganjur dah bagi peringatan kepada kami supaya menjaga tingkah laku dan dia berterus terang. Kata beliau, tempat ni memang keras. Beliau memaklumkan ada beberapa tempat yang tak boleh kami pergi kerana katanya penunggu tempat tersebut ganas sikit. Apa yang menariknya, waktu tu pun dah jadi satu kejadian pelik. Ketika beliau asyik menceritakan kepada kami semua tentang kawasan larangan di tempat kursus tu, tiba-tiba saja PA sistem buat masalah. Mikrofon yang beliau guna tiba-tiba saja mati. Paparan menerusi projektor di skrin tiba-tiba saja tertutup dan terbuka berulang kali dengan sendiri. Apa lagi?
Terdiam penganjur tu dibuatnya. Para peserta kursus pun turut tenganga mulut, dek kerana ketakutan dan terkejut. Mujurlah, penganjur tu pandai handle situasi. Beliau buat lawak sikit supaya peserta tidak takut memikirkan apa yang terjadi. Alhamdulillah, selepas itu dah tiada lagi apa-apa peristiwa pelik berlaku sehinggalah ke waktu malam. Malam tu kami semua dalam bilik tu tidur agak lewat. Walaupun program habis awal. Dalam pukul 11 macam tu dah habislah. Tapi yalah kan, dah dapat kenal kawan baru, bersembanglah apa semua dulu. Untuk makluman anda juga, semua peserta kursus tu adalah guru yang baru memulakan perkhidmatan. Sembang punya sembang sampai dekat pukul 2 pagi jugalah, baru semua tertidur. Keesokan pagi tu, ada seorang kawan saya ni beritahu yang dia terjaga semalam. Kami pun tanyalah, kenapa terjaga? Dia cakap dia terdengar tingkap diketuk berulang kali. Namun dia terlalu takut untuk buka mata. Jadi dia buat tak layan je dan paksa dirinya untuk tidur. Mujurlah dia tertidur juga. Oh, lupa nak beritahu. Sebenarnya pada awal tu, sebelum PA sistem penganjur tu buat masalah, penganjur ada pesan kepada kami supaya tutup semua tingkap dan langsir dalam bilik. Tak kiralah panas macam mana sekalipun, tetap perlu tutup tingkap dan langsir. Hal ini kerana pernah jadi kes sebelum ni di mana peserta terjaga tengah malam dan nampak ada benda bertenggek pada tingkap yang terbuka. Mujurlah malam tu, semua tingkap dan langsir kami tutup rapat. Jadi kawan saya tu cuma dengar je lah. Tak adalah nampak benda pelik-pelik sebab dia tutup mata. Gangguan ketukan ni tak habis di situ. Malam terakhir kami di situ, seorang lagi kawan saya menjadi mangsa. Kali ni lagi ekstrim. Dan yang lebih menakutkan, kawan saya yang ni tidur di katil sebelah saya. Pagi tu kami bangun dan bersiap untuk pergi ke surau untuk solat subuh berjemaah. Sebelum saya pergi ke surau, kawan saya ni datang menghampiri saya dan bertanya, "Is, kau ada bangun aku ke semalam?" Saya jawablah, mana ada. Memang betul pun, saya tak jaga langsung malam tu. Tidur mati sebab terlalu letih pada siang harinya. Dia pun mula buka cerita. Katanya, ketika dia sedang nyenyak tidur, tiba-tiba dia dikejutkan dengan bunyi besi katil dipukul. Anda tahu kan, besi katil? Kawan saya ni pun tak fikir apa-apalah. Dia pun buka mata untuk tengok apa yang berlaku. Memang silap banyaklah dia. Dalam keadaan mamun tu, dia ternampak ada sosok macam manusia berwarna hitam. Kebetulan suasana gelap waktu tu sebab kami tutup semua lampu sebelum tidur. Sosok tu membawa penyangkut baju ataupun hanger, lalu berjalan ke seluruh katil dan mengetuk hanger tersebut pada setiap besi katil yang ada dalam bilik itu. Mujurlah waktu kawan saya buka mata, makhluk ni berada selang 3 katil daripada katilnya. Terus dia tutup mata rapat. Bunyi tetap kedengaran, termasuklah bunyi besi katilnya sendiri yang diketuk. Mujur juga dia tertidur selepas tu. Selain daripada saya, dia turut tanya kawan-kawan yang lain. Memang tak ada siapa pun yang bangun malam tu. Kalau ada yang bangun pun, secara logiknya, siapa je yang nak main ketuk besi katil dengan hanger? Tengah-tengah malam buta pula tu. Ini baru cerita geng lelaki di bilik saya yang kena ganggu. Ada lagi yang lain. Banyak lagi. Nanti saya akan sambung cerita ni nanti. Okey? Kita nantikan.
Sekian. Terima kasih, Brother Fahd.